Me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me, all man قريب. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try to run deep to keep your spirit. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and upda
Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Uji suara 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Uji suara 1, 2, 3. Ujian suara 1, 2, 3. Mic sedang diuji. Testing mic 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Mokhtar, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Tuan Haji Fakhrul Nizam bin Fakruddin, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Encik Muhammad Kamal bin Abdul Latif, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian JPN Perak. Yang dihormati Ustaz Suhaimi bin Muhammad Samuri, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Barisan Pengetua Guru Besar Asrama Harian Negeri Perak, Barisan Penolong Kanan Hem, Barisan Warden, Barisan Penyelia Asrama, Pembantu Pengurusan Murid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang ke majlis pelancaran Imarah Ihya Ramadan Sekolah Asrama Harian Negeri Perak bagi tahun 2023. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, objektif pelaksanaan program Imarah Ihya Ramadan ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga asrama yang memiliki sasiah diri yang mulia, berbudi pekerti, berhemah dan cintakan ajaran Islam,
khususnya di dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Muhammad Samuri, penolong pengarah HEM Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amithna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Muhammad Samuri atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkap majlis jika tidak ada yang berbicara. Maka untuk itu majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Encik Zulkifli bin Muhammad Mokhtar, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya terus selaku pengacara majlis, yang saya hormati yang berusaha Tuan Haji Fakhrul Nizam bin Fakhruddin selaku Ketua Pengarah Unit HEM JPN Perak, yang dihormati Encik Muhammad Kamal bin Abdul Latif, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian JPN Perak, yang saya hormati Ustaz Suhaimi bin Muhammad Samuri, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian JPN Perak. Seterusnya terima kasih penceramah kita, Ustaz Nur Hanizam bin Muhammad Tajuddin, Pengarah Sektor Pendidikan Islam JPN Perak, barisan pengetua guru besar Asrama Harian Negeri Perak, barisan pemakanan HEM, barisan warden, barisan penyedia asrama, dan juga rakan-rakan pembantu pengurusan murid. Pertama, kita menjadikan syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi Jumaat yang cukup mulia ini, dalam bulan yang cukup barakah, kita beri ruang dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kita mengimarahkan lagi bulan yang penuh keberkatan ini. Sesungguhnya dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan penuh keberkatan dan ganjaran, seharusnya kita manfaatkan secara bersungguh-sungguh oleh semua insan yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Ramadan sewajarnya diimarahkan secara komited dan konsisten di pelbagai peringkat, terutamanya anak-anak kita di asrama khususnya dan warga sekolah.
Sesungguhnya Ramadan ini menjadi salah satu titik permulaan bagi mereka untuk membina diri dan keluarga yang lebih dekat dengan Allah SWT dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dalam keadaan keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Lantaran itu, tuan-tuan dan puan, kita ambil ruang dan kesempatan ini dalam bulan yang penuh keberkatan ini untuk kita merebut peluang yang ataupun ganjaran yang telah Allah SWT sediakan untuk kita. Justru atas kesedaran itu, program ini dirancang untuk dilaksanakan sebagai salah satu usaha ke arah membangunkan kesedaran dalam kalangan warga pelajar asrama di seluruh sekolah negeri Perak, terutamanya peri pentingnya dalam menghidupkan bulan yang mulia ini. Semoga usaha yang kita jalankan ini akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan akan mendapat sokongan dan dukungan yang jitu daripada semua pihak, terutamanya sokongan tuan-tuan di peringkat sekolah. Antara itu, menyedari hakikat ini, sektor saya, iaitu sektor pembangunan murid JPN Negeri Perak, telah mengambil inisiatif untuk mengimarahkan dan meraihkan sambutan bulan kemuliaan ini dengan kalangan murid dan warga asrama sekolah harian di seluruh negeri Perak, dengan menggariskan beberapa aktiviti yang perlu dilaksanakan agar kelangsungan Ihya Ramadan dapat dijalankan dengan berkesan. Semoga dengan adanya program-program ini akan dapat menambahkan lagi amal ibadat kita kepada Allah SWT, menjadi madrasah dan tarbiyah, serta dapat memberi kesedaran dan pengajaran dalam penghayatan Ramadan kepada seluruh warga asrama di negeri Perak. Oleh itu, sesuai berketepatan dengan tema yang kita lancarkan, iaitu tarbiyah Ramadan ke arah kemejadian murid asrama. Jadi antara intipati ataupun objektif untuk kita melaksanakan program ini sesuai dengan harapan untuk kita melahirkan, seperti yang mana diwawarankan oleh kepimpinan kita, melahirkan insan karimah insaniah, iaitu membentuk jiwa anak-anak kita supaya ianya mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga dalam sama membina nilai-nilai yang cukup murni. Jadi antara pelaksanaan program Imarah Ihya Ramadan Asrama Sekolah Harian Peringkat Negeri Perak pada tahun ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga asrama yang memiliki sasiah diri yang mulia, berbudi pekerti, berhemah dan cintakan ajaran agama, khususnya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita sebenarnya setiap saban tahun kita program-program ini kita buat. Bila sambutnya datangnya bulan Ramadan, saya yakin di peringkat sekolah telah membuat berbagai program. Begitu juga amalan kita, setiap hari Jumaat biasa kita akan mulakan dengan baca Yasin dan sebagainya. Tetapi cuma kita nak menyedarkan ia bukan satu amalan, bukan menjadi satu Jumaat saya mesti baca Yasin. Sebaliknya, apa harapan kita supaya dia dapat mengubah. Jadi yang kita nak terapkan sini, memang setiap tahun kita buat program-program untuk kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Namun sejauh mana ianya adakah sekadar kita melaksanakan program, tetapi natijahnya ataupun impak kepada program itu. Itu sebabnya kita tekankan kepada pelajar asrama supaya dengan kita buat program-program sebegini, sedikit sebanyak kita dapat mengubah sikap, nilai di kalangan pelajar asrama kita, supaya ia menjadi satu melahirkan pelajar yang ada karakter. Bila sebut je pelajar asrama ini, dia ada watak dia. Kita tahu dah bila berjalan ke mana-mana pun, oh ini watak pelajar asrama yang cukup disiplin, yang cukup sopan santunnya, yang menepati waktu solatnya dan sebagainya. Itulah harapan untuk kita buat program-program sama ini. Antara itu, dalam sama-sama untuk mewujudkan suasana keakraban, kemesraan dan seronok beramal ibadat dalam bulan Ramadan ini demi menyemarakkan amalan secara jemaah dan juga serta seimbang dalam mengendalikan urusan duniawi dan ukhrawi, dan seterusnya melahirkan rasa syukur dengan nikmat keselesaan hidup dan kesihatan dalam kalangan warga sekolah, serta turut sama-sama bersimpati memberi sumbangan untuk mereka yang kurang bernasib baik. Jadi menjadi harapan saya dengan program-program semacam ini, kita dapat jalan sebaik mungkin, dan kepimpinan sekolah terutamanya di Barisan Pengetua Berusaha, saya harap kita dapat bersama-sama turun ke padang bagi kita melihat dan juga kita bersama-sama dengan anak-anak asrama
bersama-sama dalam kita memastikan program pada tahun ini kita dapat buat yang terbaik. Jadi saya ucapkan syabas dan juga terima kasih khususnya kepada jawatan kuasa ya yang di sektor pengembangan murid asrama yang dapat merancang program-program sama ini. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kerahmatan dan bulan yang penuh dengan keampunan yang Allah janjikan kepada seluruh umat untuk mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga usaha dan beberapa program untuk menghidupkan bulan Ramadan Mubarak ini dalam kalangan warga asrama khususnya akan dapat menambahkan lagi amal ibadat kita kepada Allah SWT serta dapat memberi kesedaran dan pengajaran dalam penghayatan Ramadan kepada seluruh warga asrama, malahan mampu menzahirkan kejadian murid-murid dengan tarbiyah sepanjang Ramadan serta memberi impak yang positif kepada nilai dan akhlak murid-murid di asrama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Zulkifli bin Muhammad Mokhtar, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak atas penyempurnaan ucapan perasmian sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita saksikan montaj Imarah Ihya Ramadan Asrama Negeri Perak bagi tahun 2023. Sama-sama kita saksikan. بالشوق فتحنا الأبواب يا رمضان يا رمضان جئت فجاء الخير وطاب يا رمضان يا رمضان تنزل فيك الرحمات تغمرنا بالبركات ما أجملها لحظات أهلا أهلا رمضان تهليل وتسابيح وصيام وتراويح للجنات مفاتيح أهلا أهلا رمضان 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 أهلا أهلا رمضان 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 أهلا أهلا رمضان قلب لله أناب يا رمضان يا رمضان وقف بباب الله فذاب يا رمضان يا رمضان فرحا عاد لمولاه يشدو بكتاب الله يرجو ما عند الله أهلا أهلا رمضان تهليل وتسابيح وصيام وتراويح للجنات مفاتيح Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di samping kawan-kawan yang terdekat dan amalan kebaikan, ayuhnya selalu ayuhnya sama-sama mengucapkan istighfar agar diampunkan dosa-dosa kita serta mengucapkan ibadah kita seperti berterus Al-Quran. Berzikir dan hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat sunnah, salat sunnah taubat, salat sunnah qiyamul lail, salat sunnah hajat, salat sunnah tahajud. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Begitulah tadi montaj Imarah Ramadan Asrama Negeri Perak bagi tahun 2023. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman kita bersama, rakaman tadi telah dibuat di SK Simpang 4 Bagan Datuk Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita diteruskan lagi dengan sesi tazkirah Ramadan. Baiklah, untuk itu tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Nurhanizam bin Muhammad Tajuddin, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, untuk menyampaikan tazkirah di bawah tajuk Tarbiyah dalam Keberkatan Ramadan ke arah kemenjadian murid asrama. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, Encik Zulkafli bin Muhammad Mokhtar, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Tuan Haji Fakhrul Nizam bin Fakhruddin, Ketua Penolong Pengarah Unit HEM Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Encik Muhammad Kamal bin Abdul Latif, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian JPN Perak. Yang dihormati Ustaz Suhaimi bin Muhammad Samuri, Penolong Pengarah Pengurusan Asrama Harian JPN Perak. Barisan pengetua Gursa yang berada dalam talian Asrama Harian Negeri Perak, Barisan Penolong Kanan HEM, Barisan Warden, Barisan Penilai Asrama, Barisan Pembantu Pengurusan Murid, seterusnya semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang mengikuti kita baik secara live, baik secara bersemuka di Jabatan Pendidikan ni maupun yang secara live di maya lah. Alhamdulillah tuan-tuan, berkat daripada PKP, akhirnya kita dapat melaksanakan banyak perkara yang selama ni kita jarang guna. Tuan-tuan, bila kita melihat PKP berlaku, tuan, tu yang kata lah, seandainya kita tak suka semua, seandainya kita tak suka sesuatu, jangan tak suka sangat. Seandainya kita suka sesuatu, jangan suka sangat. Sebab kita tak tahu apa yang berada di sebalik semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kalanya kamu tak suka sesuatu tetapi dia baik bagi kamu. Ada kalanya kamu suka sesuatu tetapi dia tak baik bagi kamu. Kan? Allah kata apa lagi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahulah apa yang kamu tak tahu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada handphone, kita tengok handphone kan. Dalam handphone kita ni tuan-tuan, punyalah banyak ikon ni tuan-tuan. Kan? Ikon ni banyak tuan. Ya Allah Tuhanku, banyak tuan. Macam ni kan? Banyak. Kan? Berapa je kita guna? Kalau sebelum PKP dulu tuan-tuan, Google Meet ni pun tantah ada orang tahu tak tahu je. Tetapi Masya Allah, bila berlakunya apa yang berlaku tuan-tuan, rupa-rupanya yang ni yang dikatakan dunia tanpa sempadan. Masya Allah tuan. Dan hari ini saya rasa beruntung lah kan, sebab saya bersama dengan sahabat-sahabat daripada unit asrama dan daripada kawan-kawan pengetua-pengetua HEM dan yang cikgu-cikgu warden ngurus asrama. Sebab apa? Sebab saya juga adalah hasil daripada asrama. Tuan-tuan, mungkin di kalangan kita dulu ada yang masuk asrama kena paksa je.
Ada yang masuk asrama kena paksa. Tetapi atas paksaan itulah hari ini kita berada di sini pada hari ini. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan dia hidayah. Hidayah ni apa dia? Kebaikan. Maka Allah Taala akan lapangkan dia kepada Islam. Akan lapangkan dada dia kepada Islam ataupun akan lapangkan dada dia kepada kebaikan. Wa may yurid an yudillahu, sebaliknya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak sesatkan dia ataupun tidak memberi kebaikan pada dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, dijadikan dada dia sempit dan sesak seolah-olah sedang mendaki ke langit. Tuan-tuan, sama ada kita terpaksa, sama ada seronok, sama ada kita memilih, ataupun sama ada apa pun jawapan kepada persoalan kita ni terlibat dengan asrama ni sebab apa? Sebab pekerjaan ke? Sebab seronok ke? Sebab apa pun. Semua ini adalah kerana, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Ni ayat ni. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia dalam menjalankan segala kebaikan-kebaikan, tuan-tuan. Sungguh. Nah, walaupun pada kita mungkin kita tak nak, tetapi Allah dorongkan sini, maka Masya Allah, dia satu amanah yang besar. Dan amanah yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberinya secara tak sengaja kepada orang-orang tertentu. Ada pengetua-pengetua, kawan-kawan kita pengetua, mungkin dia kata, kan, Allah mak, aku kena jaga sekolah asrama pula, ada budak. Sedangkan ada orang lain jaga sekolah tak ada asrama. Tuan-tuan, ada orang dia tersenyum, ada orang dia mengeluh, kan? Tersenyum dan mengeluh bergantung kepada sejauh mana kita melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita berdepan dengan kawan-kawan kita dari sekolah-sekolah di asrama, kita cemburu, kan? Sebab apa? Nabi sebut, man dalla ala khairi kafa'ili. Sesiapa yang dia mengajar sesuatu benda baik, benda baik itu diikuti oleh orang, makanya selagi mana orang tu buat, selagi itulah dia dapat pahala-pahala dia. Tuan-tuan, kita sama-sama cikgu. Saya cikgu, tuan-tuan cikgu. Cuma ada tempat berbeza dan sebagainya, tapi kita cikgu. Tuan-tuan, bukan sedikit yang kita dengar bahawa kawan-kawan kita mengatakan, kita tanya dia, anak-anak dia berjaya. Macam mana ya Mika boleh buat anak-anak Mika ataupun berjaya sampai kita rasa cemburu. Dia kata apa? Ustaz, dia kata, saya tak tahu Ustaz. Kalau Ustaz tanya jawapan, saya tak tahu. Cuma saya yakin bila saya buat baik kat orang, Allah Ta'ala aturkan. Saya jumpa seorang warden, tak tahulah kalau dia ada di sini pada hari ini. Saya jumpa seorang warden, anak dia, tuan-tuan, cemerlang. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, saya memang cemburu dekat dia ni. Saya memang cemburu dekat dia. Saya tanya dia, macam mana tak boleh aturkan keluarga begitu baik? Yang ni jadi, yang ni jadi, yang ni jadi. Dan bukan setakat jadi, tuan-tuan, tetapi nak sambung belajar ni susah, tuan. Orang lain duk minta tak dapat. Ni handphone ni kalau orang cerita pasal tak dapat anak belajar ni, tuan-tuan, ni kita berada kadang, tuan-tuan, ada urusan dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Saya tanya dia, dia kata setakat ni Ustaz, alhamdulillah. Apa yang awak nak tu? Senang aja. Saya tanya dia macam mana dia buat. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tanya saya macam mana saya buat, saya tak tahu Ustaz. Tetapi apa yang saya sedar ialah saya menyantuni anak-anak pelajar-pelajar di asrama saya ni macam saya menyantuni anak-anak saya, Ustaz. Saya itu je. Dan masa saya kadang-kadang dengan dia orang lebih banyak daripada anak saya tu. Bila dia orang berjaya ni, kan, saya mula terfikir, oh inilah agaknya Allah Ta'ala nak balas. Sungguh, Ustaz, kalau saya nak kata sebab saya dah, tak. Allah, tuan-tuan, Allah. Ini satu
Satu nikmat lah tuan-tuan, satu nikmat. Baik. Jadi pada hari ini tuan-tuan, apabila saya diberitahu oleh sahabat kita Ustaz Syed Suhaimi untuk bersama dengan tuan-tuan, sebenarnya saya berdebar juga kan. Apalah yang saya nak bicarakan dengan orang-orang yang jauh lebih pengalaman, lebih lah banyak sekali-kali. Pahala tentu lebih jauh tuan-tuan. Bayangkan kami saya 6 orang anak ya tuan-tuan. 6 orang anak. 5 orang anak. Kemudian masa mengajar, adalah anak sekian-sekian, anak murid 30-40 orang. Tuan-tuan, beratus anak-anak ni diajar dan diberi keperhatian seumpama anak sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So kalau saya nak kata saya lebih bagus pada tuan-tuan, saya tidaklah. Cumanya hari ini jom tuan-tuan kita berkongsi. Kita kongsi beberapa perkara. Bukan saya nak ajar tuan-tuan, tidak. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sebut pada hari ini dapat tuan-tuan jadikan satu perkara yang bermanfaat kalau ada untuk dikongsikan dengan semua orang yang berada dekat dengan tuan-tuan. Barangkali ada di kalangan kita yang sedang bingung, sakit ataupun ada masalah lain dan sebagainya tuan-tuan. Jom kita lapangkan dada kita sekejap, sama-sama kita kalau boleh kita kata belajar lah sikit petang ni lah. Saya pun belajar, tuan-tuan pun belajar. Sebab apa yang saya bakal cakap ni bukan daripada saya. Saya belajar, saya mengutipnya daripada buku dan sebagainya. Antara buku yang bagus tuan-tuan, terutama tuan-tuan yang kat asrama tuan-tuan, yang mengadun pelajar tuan-tuan. Tuan-tuan ambil satu buku, tajuk dia U-Turn, Ke Jalan Yang Lurus, oleh Ustaz Zul Ramli Razali. Buku ni bagus tuan-tuan. Antara yang saya boleh kongsikan tuan-tuan apa yang disebut dalam buku ni. Okey, jom kita tengok satu persatu. Baik. Pertama ya, kita sebagai manusia, jangan kita bertanya kepada kejahilan. Kejahilan pasti akan menjawab. Jangan kita bertanya kepada kejahilan, kejahilan pasti akan menjawab. Tuan-tuan ya, saya buat cerita. Nah, boleh ke no? Kita cerita. Kan? Tuan-tuan, ada satu orang bawa 2 orang anak masuk train, komuter. Kereta api lah untuk ke satu destinasi. Bila sampai dalam komuter tu, ialah kebetulan pula masa tu petang, jadi ada orang dah mula balik kerja dan sebagainya. Komuter train penuh. Okey, dia dapat duduk sebab orang tengok dia dah berumur sikit dan sebagainya, tak apalah. Orang yang stroke sikit dia pun duduk. Tapi anak dia tuan-tuan, dia biar. Anak dia biar je dalam komuter tu. Anak ni berlari sana, berlari sini tuan-tuan. Okey, kita sekarang ni cakap waktu pagi, kita tak berapa perasan sangat. Tapi kalau kita boleh hadirkan suasana tu, kita dalam kereta api, kita pula penat, balik kerja, kita balik sekolah. Anak bising, mula kita mengamuk, tu rumah kita. Kan? Banyak benda kita fikir ni, balik-balik bising pula kan. Ini dalam kilometer, orang ramai ni. Budak tu buat tak tahu je, budak tu lari sana lari sini. Maka tuan-tuan, kalau kita dalam komuter tu, pasti kita pun akan pandang serong pada budak-budak ni kan. Kita kata, nasib baiklah tak ada tingkap komuter ni kan. Kalau dia tingkap boleh buka kurumban buat ni keluar. Contohnya begitulah tuan-tuan. Memang kita marah, kita penat. Ada yang duk pegang tali untuk berdiri tak dapat duduk dan sebagainya. Budak-budak boleh lari. Baik, kita salah seorang yang sakit hati. Selama mana kita bertanya kepada kejahilan, selama itulah hati kita akan sakit. Kita tengok budak tu, kita kata, bapak dia ni pandai beranak, dia nak jaga tak pandai. Kita sakit hati tak? Sakit hati. Kita tengok budak ni berlari, anak aku ada juga anak, tak ada nakal sama macam ni. Kan? Tetapi jom kita ubah persepsi. Maka ada seorang, dia pergi bertanya kepada bapa budak. Dia kata, bang, kami ni penat. Tolonglah tu, tolong jaga budak-budak ni kan. Sebab serabut tahu. Okey. Maka abang ni kata, dek, katanya, boleh tak tolong bantu saya, dia kata. Apa dia? Kita marah kan, ada kita pun marah. Apa dia? Dah macam ni. 2 minggu lepas, mak budak ni masuk hospital, dia kanser stage 4. So bila dia kanser, anak-anak ni tak dapat lawat, tak dapat ziarah di dalam hospital. Okey, kita dapat bayangkan sebab kita orang yang biasa pergi hospital tuan-tuan, ada orang dapat kita pergi katil, ada orang dia masuk di dalam bilik, kita daripada cermin luar je. Nampak? Kita boleh bayar lah. Kemudian dia kata, semalam doktor telefon, hari ni boleh datang untuk ziarah budak ni. Boleh ziarah, nak ziarah mak dia. Oh, dia orang happy. Termasuklah sampai hari ni happy. Nak masuk kereta api ni tadi, hospital telefon bagi tahu mak budak ni dah meninggal.
Macam mana saya nak handle? Macam mana saya nak buat sesuatu macam ni? Okey, tuan-tuan nampak tak? Sekarang ni persepsi kita berubah. Confirm berubah, tuan. Kalau tadi kita kata, tingkap tak buka, kalau tingkap buka aku campak dah ni. Sekarang macam mana? Sekali pun tingkap tu terbuka, silap-silap rebulan, tuan-tuan, kita akan panggil budak tu, silap kita bagi coklat ke, kita bagi apa ke. Dan bila kita tengok muka orang yang sinis, kita pula marah kat orang tu. Itu sebab, tuan-tuan, ayuh, saya dan kita semua, kita kena ubah banyak benda, tuan-tuan. Apa dia? Jangan kita bertanya kepada kejahilan, kejahilan akan menjawab. Saya sempat menjadi guru kaunseling sekolah dulu sekejap dah, kan. Adalah berusaha hantar bagi, alhamdulillah dapat jadi kaunselor, guru bimbingan. Tapi tak lama dalam beberapa bulan, sebab rupa-rupanya tak boleh ustaz jadi guru bimbingan, dia kena orang lain, kan. Jadi tak apa, alhamdulillah dapat pengalaman. Tetapi saya ada satu pengalaman yang pahit, tuan-tuan. Apabila ada seorang pelajar datang, saya tanya dia, boleh tak bagi tahu ustaz, kenapa datang sekolah macam biskut, kadang datang, kadang tak datang. Dia menangis, tuan-tuan. Dia jawab apa? Ustaz seorang-seorang yang tanya soalan dekat saya macam tu. Orang lain tak tanya pun. Saya bukan nak salahkan cikgu-cikgu situ, tak. Kalau saya pun sebelum jadi guru bimbingan, barangkali saya pun tanya soalan sama juga. Kamu ni kejap datang, kejap tak datang. Nah, tapi bila kita dah belajar, kita ubah sikit. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ayah dia kanser. Barah otak. So kadang-kadang dalam perjalanan ataupun baru nak keluar rumah, jatuh, pingsan, jadi kena bawa hospital. So dia akan mati. Tempoh mati dia tu anytime, anywhere, kan? Jadi dalam suasana macam tu, Allah, kita boleh berubah persepsi kita terhadap dia, tuan-tuan. So tuan-tuan, ini perkara penting untuk kita sebagai cikgu ataupun sebagai sesiapa saja, manusia, ibu bapa, kan? Apatah lagi tuan-tuan yang berhadapan dengan murid yang begitu ramai ni. Untuk apa? Jangan sesekali kita bertanya kepada kejahilan, kejahilan pasti akan menjawab. So, kalau ada masalah apa pun, tuan-tuan, kita depangi dia. Baik. Nanti baru saya nak kaitkan poin-poin yang saya cakap ni dengan Ramadan. Nanti kita pergi satu persatu dulu. Baik, itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, Ustaz Zuramli juga penulis antara satu tajuk dalam buku tu, saat kita mendekat ke ataupun merapat ke utara, selatan pasti menjauh. Saat kita mendekat ke utara, selatan pasti menjauh. Tuan-tuan, kita pergi Kuala Lumpur. Di saat kita makin dekat Kuala Lumpur, tentulah Perlis makin menjauh. Gitu. Kita pergi Perlis, Kuala Lumpur pasti menjauh. Kilometernya makin berbeza. So, apa dia sebenarnya? Di saat kita pergi ke sesuatu pendapat, satu situasi, kita akan berada dalam situasi yang berbeza pada perkara yang lain. Di saat kita pergi kepada kebaikan, kita akan jauh daripada kejahatan. Di saat kita pergi kepada kejahatan, kita makin jauh kepada kebaikan. So, kejahatan dan kebaikan adalah pilihan kita. Ustaz, kami bukan pelajar-pelajar asrama, Ustaz. Sampai kami pula nak disebut begitu. Disebut begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kenapa saya sebut frasa yang begitu menyakitkan jiwa, tuan-tuan? Sebab, tuan-tuan, kita nak mendidik generasi, kita nak mendidik manusia, dan kita nak mendidik orang ni untuk kita ubah persepsi dia daripada kurang baik kepada baik. Makanya, mana mungkin seteko Milo, dalam Milo tu ada air teko, kita nak tuang dia, dalam Milo tu ada teko, dalam teko tu ada air Milo, kita nak tuang air tu menjadi sirap. Mana mungkin, tuan-tuan? Seandainya teko tu isinya Milo, maka Milo lah yang akan terjun ke dalam cawan. Seandainya dalam teko tu isi dia kopi, maka kopilah yang akan terisi dalam gelas. Seandainya dalam jug itu sirap, maka siraplah yang akan memenuhi cawan untuk kita minum. Maka, tuan-tuan, kenapa ayat ini disebut? Kerana untuk kita mengubah seseorang, jom kita berubah, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita suruh pelajar asrama kita baca mak surat, kita mesti baca, tuan-tuan. Kalau kita suruh dia baca Quran, kita mesti baca, tuan-tuan.
Apa saja yang kita minta mereka buat, kita mesti buat. Itu sebab sukarnya kita menjadi seorang guru ni, kita mesti buat apa yang kita cakap. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Besarlah kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu bercakap satu benda yang kamu tak buat. Itu sebab tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan mengajak tuan-tuan sekalian, untuk apa? Biarlah aktiviti kita sikit, tetapi kita mampu melaksanakan semaksimum yang mungkin. Nah, itu sebab di rumah kami, ustaz-ustaz ni kadang-kadang tuan-tuan, di rumah kan, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat, kadang-kadang kita ubah sistem. Sistem macam mana? Okey, ayah baca 10 ayat, abang baca 10 ayat, adik baca 10 ayat, akak baca 10 ayat, ni baca 10 ayat, mak baca 10 ayat. Sampai kat mak dia kata, hai, saya pun kena juga. Kan? Kena juga. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita buat macam tu, kita nak melihat penguasaan anak-anak kita dari segi baca Quran. Macam mana? Kalau dia boleh baca Quran dengan baik, alhamdulillah. Itu sebab tuan-tuan, di asrama pun okey je kalau nak buat. Contohnya kan, okey, baca 2-3 ayat seorang, ulang. So, Masya Allah, dia jadi satu perkara yang simple, tetapi dia berkesan. Tetapi dia berkesan. Makanya, kalau program kita banyak dan kita dapat laksanakan, itu mantap. Tetapi kalau program kita sikit, tetapi kita dapat istiqamah melaksanakannya dan memudayakannya, sehingga dia menjadi satu perkara yang Masya Allah. Kita buat sembahyang duha, ataupun apa ya, sembahyang duha lah contoh simple, sembahyang duha. Tetapi bukan setakat di asrama dan sekolah, balik rumah dia buat, dalam perjalanan pergi mana-mana dia, ayah boleh tak kita berhenti dekat R&R jap? Kenapa? Saya belum duha lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Saya cakap ni sebab benda ni berlaku, tuan-tuan. Benda ni berlaku. Orang jumpa saya, menangis dia, ustaz. Kami pun tak semayang, tiba-tiba anak minta berhenti. Kami rasa, aduh, Masya Allah. Maka tuan-tuan, jom kita buat macam ni. Apa dia? Kita mendekat kepada kebaikan. Sebab di saat kita mendekat kepada kebaikan, kejahatan insya-Allah makin menjauh. Apa dia kebaikan-kebaikannya? Ni yang telah dirancang dan sebagainya. Baik, yang ketiga, bukan semua yang disukai memberikan kebaikan pada akhirnya. Tuan-tuan, disebutkanlah satu kisah berlaku di India katanya. Satu kebun diserang oleh monyet-monyet. Nanti tuan-tuan boleh bawa kisah ni kepada anak-anak murid tuan lah. Kebun ini telah diserang oleh monyet-monyet. Pening orang kampung nak buat macam mana dengan monyet ni, tuan-tuan. Kan? Akhirnya dia orang dapat idea. Itu sebab tuan-tuan, orang kampung ni kadang-kadang dia orang tak bijak belajar je, tetapi dari segi idea, kemahiran mantap. Itu sebab kita tak boleh nak kata orang yang tak bijak belajar maknanya dia tak bijak, tak boleh. Sebab bijak dia tang lain. Bijak dia tu tang lain kan. Okey. Jadi akhirnya adalah idea. Dia orang tahu monyet ni apa dia, tuan. Monyet ni kan, kalau dia suka satu benda, dia akan suka sungguh. Dia orang buat satu kotak. Kotak itu boleh dimasukkan tangan kalau tangan yang melepir macam ni. Tetapi kalau tangan tu besar, tak boleh keluar. Jadi lubangnya kecil je. Boleh masuk melepir, kalau besar tak boleh keluar. Ataupun kalau besar tak boleh masuk. Okey. Dia letakkan pisang dalam kotak tu. Jadi bila monyet tu tengok, monyet tu intai-intai ada lubang, monyet tu akan masuk tangan dia. Monyet tu masuk tangan dia, kemudian bila dia nak keluarkan pisang ataupun buah, mana dapat? Tak dapat keluar kan? Tak dapat keluar sebab tersekat. Ketika itulah datang penduduk kampung dengan kayu pukul monyet tersebut. Anehnya monyet tu tak lari. Dia tunggu situ sampai dia mati. Kerana apa, tuan-tuan? Kesukaan dia pada benda yang dia pegang lebih tinggi daripada kesedaran dia. Kalau dia pegang ni, dia boleh mati ni. Tetapi dia sayang sangat nak lepaskan. Walaupun dia tahu
dia apa, walaupun perkara yang menyakitkan sedang menimpa dia, kena pukul ni dia lagi kuat dia pegang, kena pukul lagi kuat dia pegang, akhirnya mati. Tuan-tuan, berlaku tak pada anak-anak murid kita? Kadang-kadang anak murid kita pun berlaku, kadang-kadang anak-anak kita pun berlaku. Lagi malam kadang-kadang dekat kita pun berlaku. Apa dia? Hari ni tuan-tuan, kita sukar nak mendepani virus ni. Ni kan. Daripada umur setua sebelum mati sehinggalah semuda-muda manusia yang sudah boleh pandai memegang umur 2 tahun, umur 3 tahun kadang-kadang telah diberi ni. Tuan-tuan, satu kajian daripada Turki, budak-budak perempuan, kalau anak-anak perempuan yang kecil, mereka duk pegang benda ni, duk tengok benda ni, cahaya biru yang daripada handphone ni pergi kepada mereka, mata mereka, boleh menyebabkan 2 perkara. Pertama, akan menyebabkan mereka akan matang dengan begitu cepat, akan akhir balik dengan begitu cepat, kan? Akan akhir balik dengan begitu cepat. Yang kedua, hormon mereka tidak subur. Apa kesannya tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, kalau perempuan dia malunya cepat. Tuan-tuan, kita dulu sekolah rendah main dengan budak-budak perempuan tu, apa tak rasa? Mana ada kita rasa apa-apa? Nak? Siap bersini. Kalau main congkak tu, kalau main congkak lah, kadang-kadang kita main congkak, kadang-kadang kita main bertepuk, bertampar, tak ada rasa apa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mutakhir. Anak-anak kita dia sekolah rendah lagi. Sekolah rendah, umur darjah 3 kan. Darjah 3 kita kata, di sekolah ada jumpa boyfriend ke? Dia mula segan-segan, nampak? Dia mula segan-segan, malu. Nampak? Tuan-tuan, dia orang makin matang cepat. So, dengan kajian daripada Turki tu, dan kajian yang sahih, dengan kalau kita memberikan ini kepada anak-anak usia dalam 2 tahun, 3 tahun, dia orang akan jadi perkara daripada dia orang. Okey, ada ke ibu bapa, cikgu yang tak sedar tentang keburukan ini? Mana ada tuan-tuan. Tapi perasan tak apa berlaku? Kita tak kisah tuan-tuan. Okeylah, itu kita larang juga lah. Tetapi anak-anak kita tuan-tuan, tahu tak, kalau melihat handphone contohnya dalam gelap, apa akan berlaku pada mata dan sebagainya. Kita tahu kan, pelajar-pelajar pun tahu kan tuan. Tetapi tuan-tuan, mereka sukar untuk melepaskannya. Walaupun perkara ini akan merosakkan mereka. Ini cabaran besar buat kita tuan. Ini cabaran besar buat kita. Buat saya, buat tuan-tuan, buat kita, kami yang berada di JPN ni, buat tuan-tuan berada di sekolah. Ini cabaran yang cukup besar. Sebab semua orang menghadapi perkara yang sama ini. Kan? Kita dengar ada negara-negara yang kesedaran mereka tinggi, dan ada daerah-daerah yang tidak memberikan remaja mereka handphone ni. Wallahu a'lam bissawab. Kita agak, kalau ada orang mampu buat sampai peringkat macam itulah tuan-tuan, ini satu kehebatan yang masya-Allah. Walaupun anak-anak kita boleh memberikan alasan, di sini ada maklumat lah, apalah sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kerosakan yang dibawa oleh handphone ni untuk anak-anak kita jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat tuan-tuan. Nak kata dengan handphone dia jadi pandai, ni yang ada depan saya, yang dalam talian ni dulu tak ada handphone pun, elok je pandai ya. Nah, maka tuan-tuan, cabaran kita besar. So, itu sebab ditulis oleh pengarang tu, bukanlah semua yang disukai memberikan kebaikan pada akhirnya. Begitu juga kita barangkali tuan-tuan. Barangkali dulu kita tak nak jadi cikgu, kita nak jadi orang lain. Kita nak jadi sekian, kita nak jadi sekian. Tetapi akhirnya kita terpilih dengan apa yang kita ada tuan-tuan. Rupa-rupanya dengan apa yang kita ada ni, kita bertemu dengan pasangan yang baik. Dengan apa yang kita ada ni, rupa-rupanya di sinilah Allah SWT nak memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada kita. Di saat kita tengok kawan-kawan kita mendapat apa yang macam kita cita-citakan dulu, tetapi Masya Allah, dengan ketidaktenangan dan sebagainya melanda mereka, kita akurlah apa yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita tuan-tuan. Allah Rabbi ya Karim. Baik, seterusnya, yang keempat,
apabila semboyan nafsu diraikan, ucaplah selamat tinggal kepada kebaikan. Okey, apabila semboyan nafsu diraikan, maka ucapkanlah selamat tinggal kepada kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, satu rencana ditulis mengenai masyarakat Eskimo. Masyarakat Eskimo ni, musuh dia apa tuan? Musuh dia ialah serigala. Serigala. Kan? Dia orang memburu ikan yang sama. Dia orang memerlukan bukan senang nak handle masa tu. Tetapi tuan-tuan, atas kesukaran, akhirnya mendatangkan idea-idea yang begitu merangsangkan. So rupa-rupanya macam mana dia orang nak menyelamatkan diri dia orang daripada serigala ni? Dia orang pergi tangkap ikan dan sebagainya, ikan, kemudian dilumurkan kepada darah ikan tadi kepada pisau. Pisau tu diletakkan, kemudian diasar dengan tajam, dilumurkan dengan darah ikan. Dengan bau darah ni maka datanglah serigala. Bila serigala tengok darah-darah ni, serigala pun jilat. Makin dia jilat, makin lidah dia luka. Makin lidah dia luka, makin banyak darah. Makin banyak darah, dia makin gairah dengan darah tu, makin kuat dia jilat. Nah, sedangkan dia makin sakit. Dia sedar dia sakit, tetapi dia suka dan dia bau darah tu membuatkan dia tak dapat tahan nafsu dia. Dia teruskan juga menjilat pisau tersebut. Kan? Dia ingat dia jilat darah, tetapi pada masa yang sama dia sedang melukakan lidah dia dengan pisau-pisau tersebut. Tuan-tuan, akhirnya lidahnya ada yang terputus. Akhirnya luka, akhirnya mengalami luka yang begitu teruk, dan mereka serigala ni mati. Masuk ke lautan, mulut dah teruk dan sebagainya, akhirnya mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu dilaksanakan oleh orang Eskimo untuk menewaskan musuh dia. Tetapi pengajaran yang besar kita boleh dapat. Kenapa? Di saat serigala itu dia dah rasa sakit, sepatutnya di saat dia rasa sakit, dia berhenti daripada menjilat tempat tersebut supaya kesakitan itu dapat diatasi. Tetapi tuan-tuan, kenapa dia terus menjilat darah tersebut? Kerana nafsu dia. Kerana nafsu dia. Bukan senang untuk kita kawal nafsu, tuan. Alhamdulillah lah, kita hari ni puasa kita senang. Sebab apa senang? Sebab semua orang puasa. Kalaulah dia jadi puasa sunat Isnin Khamis, tuan-tuan, kawan-kawan pula ni esok ni kita nak puasa 6 esok ni. Nak puasa 6 esok ni kan. Kita puasa hari Isnin, dia orang bawa lemang. Kawan pun kata Syawal 30 hari kan. Syawal 30 hari kan. Kita pun okey, tak apalah kan. Okey, kita pun buka 2 hari, 3 hari. Udah tinggal 3 minggu. Ada 3 minggu lagi kan. 3 minggu lagi. Apa nak dikejarkan kan? Raikan kawan-kawan pun dapat pahala. Oh, masya-Allah, mantap. Kan? Apa rasa Mika kalau Mika datang, Mika bawa jamuan, orang tak makan. Oh, bab ni kemas pokok ni tuan-tuan. Kita pun berbuka. Nak settle 6 hari tu tuan-tuan, boleh darah tinggi tu. Nak settlekan 6 hari tu jauh lebih teruk daripada nak selesaikan 30 hari ni. Sebab apa? 6 hari tu kadang-kadang ada orang puasa dengan kita, kadang-kadang ada orang tak puasa. Tiba-tiba balik pula. Balik orang sebelah rumah buat open house. Kenapa kau tak bagi tahu awal-awal? Kan? Dia jemput. Takkanlah kita masuk rumah orang tu, kita duduk diam. Tak apa, sila makan. Saya puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, bukan senang tuan. Nak layan nafsu ni bukan senang tuan. Tuan-tuan, hari ni di tempat kita, di negara kita dah ada macam-macam. Saya sebut ni bukan nak pergi jurus kepada mana-mana tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, waktu kecil-kecil kita belajar, ustaz sebut tentang apa? Tentang Nabi Nuh AS, tentang liwat, tentang gay, tentang lesbian, tentang yang sewaktu dengan itulah. Tuan-tuan, saya secara peribadi lah tuan-tuan, memang masa kecil-kecil saya fikir, ada ke macam tu? Ada ke benda-benda macam tu kan? Tapi bila kita baca sirah, kita pun okey, tak apalah, ada kita. Tetapi kita tak terbayang kita akan berhadapan dengan benda macam ni hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan terbayang tak?
Tuan-tuan tak terbayang. Semalam ada orang hantar video, kan, macam mana yang dikatakan orang gay tu hidup tu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang jantan, yang seorang lagi ni, macam kita ingatkan dia macam mana, rupanya dia selaku orang rumah lah konon-kononnya, kan, didik anak sebagai perempuan, tapi dia tu jantan. Allah salah. Jangan panggil laki-laki tuan-tuan, panggil jantan tuan-tuan. Sebab sebenarnya panggil jantan pun tak boleh. Sebab kalau dengar di lembu kata, kami pun tak macam tu, kan, kami pun tak macam tu. Jadi tak tahulah laki-laki pun bukan jantan pun bukan, nak sebut tak tahulah nak gabung macam mana tahu, kan. Allahu akbar kabira. Tuan-tuan, Nabi kalau jumpa orang macam ni, Nabi suruh halau dari rumah, tuan. Tuan-tuan, tanggungjawab kita cukup besar, tuan. Apatah lagi tuan-tuan yang berada di asrama, tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, tanggungjawab kita memang besar. Memang besar. Namun tuan-tuan, mudah-mudahan manalah tahu sebab jaga pelajar-pelajar inilah menyebabkan itu pintu syurga yang terbuka pada tuan-tuan. Ustaz cakap senang lah, dia kata. Tak. Saya mungkin jaga saya, tuan-tuan mungkin jaga tuan-tuan. Tuan-tuan, ada seorang pakcik dekat masjid, dekat tempat saya tu. Saya kan hari tu pergi, dia ngajak ke rumah dia, kemudian orang tengok dia jumpa saya, orang pun datang. Ustaz nak tahu Ustaz. Dia ni dia pakcik, tapi dia orang sama-sama tua, dia orang kata dia kan. Dia ni Ustaz, anak-anak dia masya-Allah tak ada kat Malaysia ni. Semua jenis kerja macam-macam entah kan. Hebat-hebat ni. Dia kata, hebat cik. Adalah dia kata yang abang tu kerja dekat, dia sebutlah tempat tu. Gaji pun tak adalah banyak sangat Ustaz. Bolehlah dalam 25,000 USD apa semua. Itu katanya tak banyak. Kalau bawa ke Malaysia tuan, 100,000 sebulan tuan. 100,000 sebulan tuan. 100,000. Lepas tu ialah nak jadi rezeki dia Ustaz. Adik dia tak kerja lagi, tapi adik dia dapat beasiswa jauh lebih tinggi daripada dia. Kan? Dapat sampai ratus ribu ni. Saya kata, apa cerita macam ni? Tak tahu Ustaz, saya bukannya reti. Dia kerja biasa kan. Tapi saya tanya lah, kalau jumpa orang pelik-pelik dia, kita tanya kan, macam mana boleh jadi sampai hebat perempuan itu tu? Nak kata dia bijak tuan-tuan, minta maaf, ini jangan rakam, walaupun terakam, tapi jangan rakam. Nak kata dia bijak tuan-tuan, cikgu saya pun cikgu. Orang bijak tuan-tuan. Muka pun kita nampak bijak. Dah orang tak bijak tuan-tuan. Muka pun kita tahu dia tak bijak tuan-tuan. Minta maaf lah. Ini dia mengaku ni. Saya boleh cakap lah. Saya boleh cakap itu. Ya Allah tuan-tuan, tak ada lah. Tengok muka ni. Tak ada lah tuan-tuan. Kan? Kalau dia bawa BMW lah pakcik ni, mesti orang jumpa dia. Bos mana bos? Orang tak percaya dia punya. Sebab apa? Memang tak ada talent langsung. Tetapi bila saya tanya dia, macam mana boleh jadi macam itu Ustaz? Saya tak tahu. Tetapi amalan saya ialah, saya ni akan datang paling awal dekat masjid. Itu memang amalan saya lama lah. Saya datang ke masjid, saya akan buka semua pintu, tingkap apa semua, kipas apa semua. Saya semayang je, lepas tu saya balik. Apa semua, kemudian saya datang balik. Tapi tak adalah sampai dia buka pukul 3 pagi kan. Maknanya sesuai, setengah jam dia nak subuh ke apa semua, dia buka, dia settlekan supaya orang datang tu, dia terbuka lah. Lepas tu dia pun semayang sikit-sikit, dia balik dulu, kemudian datang balik. Itulah amalan dia. Sampailah masa sama yang Habib cakap pun dia kata, memang dah jadi. Tengok tuan. Masya Allah tuan. Sebab hari ni kita tahu ni wabak-wabak yang ada ni, virus-virus yang ada ni tuan, kita tahu ni. Tetapi macam mana kita nak mendepaninya? Kan? Kami, tuan-tuan, murid-murid kita ni yang beratus-ratus ribu ni tuan-tuan, akan berhadapan dengan benda-benda yang kita sebut ni. LGBT, apa lagi? Yang sonsang lah, yang tak sonsang lah, yang itulah, yang ini tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Inilah peluang kita semasa dia orang ada depan kita ni untuk kita bentuk. Saya dulu tanya pada Ustaz. Saya kata, Ustaz, saya tengok ada je orang belajar agama, tapi jahat je pun, kan? Tak apa jadi je pun saya tengoknya. Dia kata, Nizam,
Belajar agama ni untuk kita install benda-benda baik dalam diri. Sebab setiap manusia ni dia ada naluri dia untuk berubah kalau dia tak betul. Kalau tak betul, akan ada naluri dia akan berubah. Akan ada masa dia akan cari Tuhan dia. Jadi sekurang-kurangnya, kalaulah pertengahan hidup dia tak bagus, tetapi di hujung-hujung tu dia sedar, dia tahu nak buat apa. Itu tugas kita, tuan-tuan. Yang kita duk suruh dia orang baca surah Al-Mulk, kita suruh dia orang baca maksurat, kita suruh dia baca buku sirah, kita minta dia buat sekian-sekian. Untuk apa? Kalau esok dia nak U-turn, dia tahu nak U-turn macam mana. Dia tahu ke mana nak pergi. Dia tahu ke mana nak tuju. Dan dia tahu apa dia nak baca dan sebagainya. Bayangkan kalau dia tak tahu. Tuan-tuan jangan pandang remeh, tuan-tuan. Apa yang kita buat simple-simple, tuan-tuan. Yang pada kita simple ni. Kawan saya singgah satu surau semasa nak balik rumah dia. Berlaku di sebelah Pulau Pinang. Okey. Dia kata masa dia masuk surau tu ada 3 orang makcik dalam surau tu. Ada 3 orang makcik dalam surau tu. Tahu macam mana makcik ni kenal dia? Tahu macam mana makcik ni kenal dia? Dia kata, kamu ni anak cikgu ... ni. Saya tak ingat nama mak itu disebut lah. Kan, kamu ni anak cikgu ... katanya. Katanya. Saya anaknya. Mana kenal ni? Tak tahu kami masa kamu kecil dulu ni, kami ada lah kan. Kita pernah ni. Oh, ya ke? Okey. Mak kamu masih ada ke? Ada. Kalau mak kamu ada, pertama kirim salam. Yang kedua, tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada mak kamu. Boleh tak katanya? Sudah. Lain macam mana makcik-makcik ni katanya? Dah. Macam ni cerita dia. Kami dulu anak murid mak kamu. Anak murid mak kamu, maknanya mak dia bukan ustazah lah kot kan? Anak murid mak kamu katanya. Kami ni nakal. Kami ni nakal katanya kan. Kami ni memang nakal. Ini perempuan lah, tuan-tuan, perempuan. Selalu pokok itu lah perempuan ni nakal. Tak macam kita lelaki-lelaki ni kan. Lelaki-lelaki ni tak ada nakal sangat, tapi sangat nakal kan. Perempuan takkan nakal je. Dia kata mak kamu bila dia tengok kami nakal-nakal dalam kelas ke apa semua, dia akan panggil, dia akan suruh kami hafal surah. Antara surah yang kami hafal, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang itu tu kerap, akhirnya yang itu tu lekat dalam kepala ni dan kami hafal sampai hari ni. Dia kata, adik, bila kami dah tua ni, kami terasa terhutang budi benar dengan mak kamu. Nampak tuan? Nampak? Waktu kami tua ni, kami terhutang budi benar pada mak kamu. Sebab apa? Kami tak hafal ayat lain pun dalam Quran kecuali 3 tu je, dan kami hafal 3 tu. Kerana apa? Kerana denda yang mak kamu pernah denda kami dulu. Yang mak kamu pernah denda kami dulu. Kita, masa kita mungkin remaja, semayang, imam baca lah kan. Kita tak baca apa. Contohnya gitu. Ataupun masa remaja, orang tua semayang, orang kan tahu kita baca apa pun. Jadi kalau kita baca, tak baca pun orang tak tahu. Tetapi bila tua, tuan-tuan, dia akan datang. Dia akan rasa nak beribadat dengan betulnya orang tua-tua ni kan. Tapi kalau dah tua, rasa okey je baca semayang, baca Fatihah, tak apalah, Allah Ta'ala tahu lah lebih-lebih tu katanya. Oh, elok. Dahsyat no lah kan. Tuan-tuan, cikgu ni denda anak murid dia baca hafal Qul huwallah ni, hafal Qul a'udzu birabbil falaq. Rupa-rupanya itulah mereka guna sepanjang sekarang ni hidup ni orang tua. Allahu Rabbi ya Karim. Ingat yang saya baca awal tadi, man dalla ala khairi kafa'ili. Tu hadis. Siapa yang dia ajar orang buat satu benda baik, orang buat tu, pahala orang tu buat sama macam dia dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini benda besar. Ini benda besar. Nah, baik. Jadi itu sebab apabila kita berdepan dengan segala perkara-perkara yang merosakkan depan kita, tuan-tuan, siapa lagi nak bantu buat benda ni? Siapa lagi nak bantu kalau bukan orang lain? Bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Adakah esok kita nak biarkan kemudian kita menyesali hari-hari tua kita esok? Kalaulah dulu. Kalaulah dulu. Oh tuan-tuan, kami sebagai ustaz-ustaz, kalau kami saya jumpa ustaz pun saya akan cakap. Memang saya cakap. Jumpa cikgu pun tuan-tuan, kita cakap. Ingat, dulu seorang pengarah bahagian pendidikan Islam, dia pernah pesan pada kami,
Dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat, seandainya seorang penyenayah dekat Malaysia ni, dia warga negara Malaysia, dia pernah belajar dekat sekolah rendah, dia pernah belajar dekat sekolah menengah, maknanya dia pernah berhadapan dengan pendidikan Islam dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Tuan-tuan, bayangkan, selama 11 tahun dia belajar dengan kita, 5 tahun, 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, tidak mampu menghalang dia buat benda jahat. Bayangkan betapa sebenarnya tak berkesan apa kita ajar. Bayangkan. Oh tuan-tuan, bergegar sendiri tuan-tuan, bergegar. Baik. Seterusnya yang kelima. Tak banyak tuan-tuan, ada sekitar dalam 7-8 je. Ada masa lagi. Kena berhenti dah. 5 minit. Baiklah. Saya buat penciutan terakhir lah, sebab masa saya tinggal 5 minit. Kan, tapi tuan-tuan, main bola pun ada masa kecederaan tu. Tapi tak apalah, kira ini pun okey lah. Okey, bergurau je tuan-tuan. Bergurau je. Alright. Apa saya nak simpul? 3 perkara. Pertama, Hamka dalam buku di Lembaga Budi, dia menulis bagaimana seorang cikgu telah menyantuni seorang pelajar. Datang ahli silat mata ke sekolah, semua pelajar pergi tengok kecuali seorang pelajar. Masuk cikgu dalam kelas, kenapa kamu tak pergi ni, orang lain semua pergi ni? Murid ni kata apa? Cikgu, saya dah tahu dah orang silat mata tu buat apa, saya dah tengok dah. Orang silat mata tu datang daripada India tau, jauh tau. Kan? Saya dah tahu semua lah. Maknanya mungkin murid ni murid hebat lah, orang kaya dan sebagainya kan. Berjalan rata-rata. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Kalau kita, barangkali, kalau saya lah, tak apalah kalau dah kamu tengok, kamu duduk dalam kelas ni, cikgu nak pergi tengok juga, sebab cikgu tak nak tengok lagi. Silap mata tuan-tuan, siapa tak kenal, walaupun kita tahu dia nipu kita. Kan? Tetapi tidak bagi cikgu tu. Nama cikgu tu Cikgu Syafi'i. Dia kata apa? Okey, kalau kamu dah tahu, cikgu nak tanya satu soalan. Apa dia cikgu? Alright. Sejauh mana silap mata yang kamu tahu orang tu buat telah membawa kamu jauh daripada tempat yang kamu ada sekarang? Telah kamu bagi tahu pada kawan-kawan ke, kamu dah buat pada kawan-kawan ke, ataupun kamu telah meraih keuntungan yang besar daripada silap mata tu ke? Tak ada lah cikgu, kata budak ni kan. Mana dia, tak ada lah kopi itu. Tuan-tuan, inilah masalahnya. Kamu tahu tak dia kata, ahli silap mata tu ilmunya sedikit. Kenapa cikgu kata sedikit? Sebab dengan silap mata yang dia buat tu, kamu tahulah apa dia buat. Maknanya silap mata dia tu ulang benda sama je. Tetapi dengan mengulang benda yang sama itu, dia telah berjalan satu dunia. Dengan ilmu yang sedikit tu, dia berjalan satu dunia. Dia berjaya tidur tempat yang baik-baik. Dia makan dengan duit pekerjaan dia dengan ilmu dia sedikit itu. Sedangkan di saat kamu rasa kamu menguasainya, kamu tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, apa pengajarannya? Pengajarannya ialah tak penting ilmu kita banyak ataupun sikit. Tetapi biarlah sikit tetapi bermanfaat. Biarlah sikit memberikan kesan yang besar dalam kehidupan kita. Biarlah sikit ilmu kita tetapi banyak perkara yang kita boleh buat. Daripada ilmu kita banyak, segala benda kita tahu, tetapi segala benda kita tak buat. So tak payahlah tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita suburkan diri kita dengan ilmu. Baik. Yang kedua, last. Itu yang dia ada 3 penutup. Penutup yang pertama, Hamka dah selesai. Penutup yang kedua, kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Saya jumpa seorang ustaz, anak-anak dia berjaya semua, dan anak-anak dia Masya Allah mengambil kos yang hebat-hebat di universiti. Saya tanya dia, ustaz, macam mana ustaz menjaga anak-anak ni? Dia kata, Nizam, jangan ditanya kepada saya, tetapi jom kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan membantu hamba dia selagi mana hamba dia membantu saudara mara dia. Maka tuan-tuan, insya-Allah, jom lapang dadalah kita bantu semua yang ada depan kita ni. Cikgu ke, murid ke, sesama rakan sejawat kita ke, jomlah kita pakai bantu tuan-tuan. Sebab di saat kita bantu orang, yang akan bantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut
dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu, kamu tak tahu sesuatu apa pun, kamu tak punya apa-apa pun. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati, perasaan. Gabungan ketiga-tiga itu menyebabkan kita jadi sempurna, tuan-tuan. Allah kata apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Tuan-tuan, dulu kita mana ada apa? Barangkali kita orang yang paling miskin di tempat kita. Tetapi hari ini barangkali kita antara orang terkaya di tempat kita, tuan-tuan. Jadi cukup sampai setakat itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dalam apa yang kita kongsikan pada hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, 7 perkara tadi ni, dapat kita gemburkan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, penceramah yang tidak asing lagi di JPN Perak, Ustaz Haji Nur Hanizam bin Muhammad Tajuddin, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai, di atas kesudian melapangkan waktu untuk sama-sama menyampaikan tazkirah kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita menghayati bulan Ramadan ini, kerana di dalamnya banyak tawaran-tawaran istimewa yang ditawarkan sepanjang bulan Ramadan ini. Kalah Sogo, kalah Kinta, Ion, City dan sebagainya lah. Anak-anak asrama kita sepatutnya mengambil langkah yang proaktif untuk merebut pahala yang ada dalam bulan Ramadan ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan satu ungkapan untuk pelajar-pelajar asrama khususnya. Kita mungkin tidak boleh menjadi yang sempurna, tetapi kita mampu menjadi yang terbaik. Jadi dengan kata-kata itu, maka selesai sajalah majlis kita pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Baiklah, untuk peringatan bersama, tertera QR code untuk sama-sama kita scan untuk mendapatkan mata kredit di dalam SPL KAPM kita. Jadi sekadar itu saja perjumpaan kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi.